Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukrun lillah. Bertemu lagi kita pagi ini bagi meneruskan pengajian tadabbur surah Al-Fatihah berdasarkan kepada buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan dan puan, mungkin yang masih belum memiliki buku ini yang berhajat boleh hubungi pihak admin. Jadi buku ini, bagi yang memiliki buku ini, kuliah kita akan bermula di halaman 187 atau 197 bagi buku cetakan baru. Tuan-tuan dan puan, kuliah kita masih lagi mentadabbur ayat 6 dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, ya Allah, akan jalan yang lurus. Kuliah semalam kita telah mengupas apakah hidayah itu. Disebut bahawa Inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benar. Ingat baik-baik, kita mohon kepada Allah petunjuk. Jadi petunjuk yang kita mohon itu petunjuk daripada Allah. Jangan ambil petunjuk yang lain daripadanya, kerana hanya Allah dah menyebut, hanya petunjuk Allah itulah benar-benar petunjuk. Jadi sebab itu Allah kata nak petunjuk Allah tadi ada di dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran. InsyaAllah kita akan terus menerus mendapat petunjuk. Pagi ini kita akan sambung lagi nak menjelaskan bagaimana petunjuk Allah itu. Mari kita sama-sama ke surah 27 ayat 92. Surah 27, tuan-tuan, surah An-Naml. Ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an atluwal Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Dan supaya aku ini sentiasa membaca Al-Quran. Oleh itu, sesiapa yang mendapat petunjuk daripada Al-Quran, maka faedah petunjuk itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, sebaliknya, sesiapa yang sesat, yang tak mahu kepada petunjuk Al-Quran, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya sekadar seorang pemberi amaran, pemberi peringatan. Begitu. Jadi Allah sebut di dalam ayat ini, maknanya supaya Nabi akan mengatakan, aku sentiasa membaca Al-Quran. Wa an atluwal Quran. Dan Nabi mengingatkan kita, kepada umat manusia seluruhnya, supaya mengambil petunjuk daripada Al-Quran itu. Sebab itulah Al-Quran itu kena ditilawah. Jadi ingat tuan-tuan dan puan, di dalam ayat 97 ini Allah menggunakan kalimah tilawah. Ingat balik, sebelum ini kuliah semalam saya menyentuh tentang konsep tilawah. Yatlu haqqa tilawatih. Mana orang yang diberi kitab itu mereka membacanya dengan bertilawah dan dengan tilawah yang benar.
Ditekankan lagi itu. Dia bertilawah. Tapi tilawah yang benar-benar tilawah. Sebab itu dalam ayat ini juga Allah menyebut menggunakan kalimah tilawah, utlu. Jadi kena faham konsep tilawah tadi. Seperti yang selalu sering saya jelaskan bahawa konsep tilawah itu membaca dalam keadaan kita faham apa yang kita baca. Makna tak kira lah kalau kita ni tidak menguasai bahasa Arab, tidak faham makna macam orang Arab tu dia baca, dia faham kerana bahasa dia. Tetapi kita sebagai orang yang bukan Arab dan tidak menguasai bahasa Arab, kita membaca tu kena carilah terjemahan supaya dengannya kita faham apa makna ayat. Ketika kita kata Alhamdulillah, kita tahu kalimah itu ialah maknanya segala pujian, kesyukuran itu adalah bagi Allah. Maksud dia begitu. Itulah maksud tilawah, baca, faham. Kemudian dah faham, beramal. Itu maknanya. Faman ihtada, maka sesiapa yang berdapat petunjuk. Allah kata siapa yang nak ambil petunjuk daripada Quran ni, mana dia kena usaha lah. Sebab tu tadi tidaklah petunjuk tu datang gitu saja. Dia datang melalui usaha. Maka sebab itu Allah sering menyebut bertilawahlah kamu, bertilawahlah. Kerana dengan tilawah itulah baru kita akan dapat petunjuk Al-Quran. Cuma Allah sebut di sini, sesiapa yang mendapat petunjuk tu, mana kita ambil petunjuk Quran ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk kebaikan diri sendiri. Jadi macam kita sekarang berusaha susah payah. Nak belajar, nak memahami Al-Quran ni bukanlah senang. Kena berusaha belajar. Paling tidak seperti yang tuan-tuan lakukan, mendengar kuliah. Setengah jam atau lebih pada setiap hari untuk memahami surah Fatihah. Sekarang pun kita dah masuk ke kuliah yang ke-80 lebih dah. Maknanya berapa banyak kita menghabiskan masa kita untuk nak mahamkan Al-Quran itu. Begitulah makna kita perlukan usaha. Tetapi usaha itu kita lakukan dengan niat untuk apa? Untuk dapat petunjuk. Jadi maknanya petunjuk yang kita dapat, hasil kerja keras kita itu, untuk siapa tuan-tuan puan-puan? Untuk diri kita sendiri. Itulah maksud ayat tadi. Siapa yang ambil petunjuk tu untuk diri dia. Bukan untuk orang lain. Untuk kebaikan diri dia. Jadi sebaliknya dia sebut situ, waman dhal, siapa yang memilih kesesatan, terserahlah. Macam sekarang ni, kita ajak orang belajar, mari kita belajar Quran. Mari kita belajar supaya faham Quran ini. Dan akhirnya kita menjiwai Quran ini. Kita ajak, itu jadi moto dakwah kita, mengajak orang kembali kepada Al-Quran. Umat Islam sendiri kena balik, belajar dan faham Quran betul-betul. Tidak sekadar berqiraah begitu saja. Jadi seruan kita tu tidak semua orang ikut. Ada orang yang membiarkan diri dia. Tak mau berusaha. Kita ajak nak belajar. Marilah kita belajar Quran. Tak nak dia belajar. Jadi maknanya apa? Maknanya mereka memilih. Tak apalah, tak dapat petunjuk. Jadi kalau dah pilih, tak mau petunjuk, makna kita membiar diri kita di dalam kesesatan. Dia ada dua aja tuan-tuan puan-puan. Kita ambil petunjuk, kita tinggalkan kesesatan. Tapi kalau kita tak mau ambil petunjuk Allah, kita kekallah duduk dalam kesesatan. Ingat baik-baik. Maka Allah mengingatkan Nabi, katakanlah kepada mereka ni, orang yang tak mau dengar ni, aku ni sekadar pemberi peringatan. Munzirin. Munzir. Minal munzirin. Mana aku ini dari kalangan orang-orang, kelompok orang-orang yang memberi peringatan. Jadi sama juga kita sebagai pendakwah. Saya sendiri yang lakukan sekarang ni, apa yang saya lakukan, kerja yang samalah. Mengingatkan tuan-tuan perempuan, nak ajak balik, mari kita balik kepada Al-Quran. Ambil petunjuk daripada Al-Quran kerana inilah satu-satu petunjuk Allah. Tapi kalau tuan-tuan tak mau ikut, tak mau dengar, terserah. Tugas saya hanya menyampaikan, mengingatkan. Itulah maksud tadi. Jadi ayat ni diturun kepada Nabi. Tapi bila kita baca tu untuk kita lah tuan-tuan perempuan. Jadi Nabi dah tak ada sekarang untuk meneruskan kerja-kerja. Mengingatkan ini. Maka kita lah, terutama para da'i ini tugas untuk mengingatkan.
Kenapa nak ingat? Kalau tak ingat, kita ni lalai, tuan-tuan perempuan. Kita ni ada Al-Quran dari kecil lagi. Dari sejak kecil kita, Quran ni lahir-lahir kita dapat Quran dah. Tapi sejauh mana komitmen kita kepada Al-Quran, sejauh mana kita dapat petunjuk Al-Quran itu masing-masing kena lihat sendiri. Kena selalu muhasabah diri, cek balik, semak balik, apakah aku dapat petunjuk Al-Quran, itu kena tanya diri masing-masing, tuan-tuan perempuan. Sebab tu saya sering mengingatkan hal-hal ini supaya kita sentiasa muhasabah. Semak balik kedudukan kita dengan Quran ni setakat mana hari ini. Adakah kita dah sampai ke level tilawah? Baca, faham, sampai kita dapat menghayati isi Quran. Kalau sampai, Alhamdulillah. Maka, kalau dah sampai tilawah, kena pergi lagi advance lagi, apa namanya? Tadabbur. Tujuannya untuk lagi faham. Untuk lebih mendalami lagi makna-makna Al-Quran itu. Begitulah motivasi Al-Quran itu. Bab membaca ni, Allah menyebut, seperti yang saya selalu tekankan, Quran ada 3 pendekatan membaca. Qiraah, tilawah, tadabbur. Kemudian Allah galak kita berfikir. Sebab dalam tadabbur itu, satu pendekatan membaca dengan menggunakan daya fikir. Daya takkulan kita. Kena berfikir tentang ayat-ayat tu. Jadi salah satu kaedah berfikir ialah kita bermula dengan soal. Soal apa? Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Itu dia persoalan-persoalannya akan mendorong kita berfikir tentang ayat-ayat Allah. Jadi ingat tuan-tuan perempuan, berfikir itu adalah juga satu tuntutan. Sebab itu saya ada menyiapkan manuskrip tajuknya membaca dan berfikir. Quran tu dia galakkan Quran tu ada 2 tu. Dia suruh kita baca dan dia suruh kita juga berfikir. Itulah dahsyat dinamiknya Al-Quran itu. Sebab apa? Dengan membaca kita dapat hidayah. Dengan berfikir kita akan dapat lebih banyak hidayah. Tuan-tuan perempuan. Itulah cara Quran mengasuh, mendidik kita. Quran menyediakan modul, tata cara bagaimana kita nak menggali ilmu. Itulah dengan kaedah tadabbur tadi. Sebab tadabbur ni kita menggunakan seluruh indera kita. Seluruh kekuatan yang ada pada diri kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Kadang-kadang sebab itu diterjemah tadabbur itu sebagai memahami dengan mendalam. Memahami dengan mendalam ayat-ayat Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, itulah dia maknanya tadi. Kita nak dapat petunjuk Allah tadi, kena usaha. Tidaklah cara mudah. Mana kita berdoa, macam kita berdoa sekarang, Ya Allah tunjuki kami jalan lurus. Bukan sekadar doa. Ingat balik tuan-tuan perempuan, beberapa hari lalu, saya dah menyebut kaedah yang Allah didik kita, asuh kita. Berdoa, lepas berdoa kena usaha. Jadi nak bertunjuk, doa dulu. Dah berdoa dah, Ya Allah tunjuki kami jalan lurus, kena pergi buka Quran. Qiraah, tilawah, tadabbur Al-Quran itu sehingga dapatlah petunjuk Allah akan bagi. Begitu caranya. Tidak dengan hanya sekadar tadah tangan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami jalan lurus. Yang itu kita dah buat dah tuan-tuan perempuan. Sejak kecil lagi. Sejak kita mula bersolat. Sehinggalah ke usia kita sekarang ni. Kita duduk melebut tu. Minta tu berdoa. Tapi sejauh mana kita dapat hudan. Petunjuk Al-Quran itu kena semak balik. Kerana dia bergantung kepada sejauh mana kita berusaha membaca Al-Quran tadi. Membaca dengan bertilawah, membacanya dengan tadabbur. Inilah tuan-tuan perempuan yang saya sebut tadi, manuskrip buku. Belum cetak jadi buku tapi dah siap. Itu dipanggil manuskrip buku, tebal sekitar 200 muka surat. Tentang bagaimana kita mentadabbur ayat-ayat Allah yang menggalakkan kita ni membaca. Jadi membaca, Quran menyebut ada 3 level. Ingat tuan-tuan, qiraah, tilawah, tadabbur. Dalam waktu yang sama, Quran sentiasa mencabar kita supaya berfikir. Itu sebab tajuk buku ni, membaca dan berfikir sebuah perintah Al-Quran. Kerana bila Quran sebut, dia perintah kepada kita. Sebab itulah manuskrip ni disebut sebagai
membaca berfikir adalah perintah Quran. InsyaAllah ada rezeki kita terbitkan buku ni. Kita akan catat. Jadi tuan-tuan dan puan, kena faham di level itu ya. Jadi kita nak bertunjuk, minta, hari-hari minta. Berkali-kali kita minta. Tetapi petunjuk tu nak dapat kena usaha. Ingat terbalik, itu dipanggil takdir ataupun sunnah Allah. Mana sunnah Allah tu kita tidak berdoa saja. Tetapi lepas berdoa kena usaha. Lepas usaha, barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah prinsip kehidupan. Dan Islam itu adalah satu kepercayaan, satu pegangan hidup yang diasaskan kepada hal-hal yang realistik, tuan-tuan dan puan. Ingat baik-baik, Islam itu very realistik. Sebab itu, doa dia tak jadi. Dia doa usaha, kemudian baru tawakal ala Allah. Kemudian mari kita melihat kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 252. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat Allah, natluha, yang kami bacakan dia kepadamu, yang dibacakannya kepadamu bil haqq, dengan benar. Wa innaka, sesungguhnya engkau adalah dari kalangan para rasul. Ayat ini menjelaskan tentang perutusan Nabi. Maknanya Nabi SAW diutuskan dengan tujuan untuk membawakan Al-Quran. Ingat balik tuan-tuan dan puan. Kalau tidak adalah namanya Rasul kalau dia tidak ada ayat yang dibawa dari Allah. Kalau dia tidak menerima wahyu daripada Allah. Maka Nabi kita menerima wahyu daripada Allah, itulah Al-Quran. Maka Nabi membaca untuk dirinya. Kemudian Nabi membacakan. Jadi kena faham baik-baik dalam bahasa Arab ni tuan-tuan dan puan. Sebab itu disebut di sini kalimahnya ialah kalimah tilawah. Natluha. Mana kami membacakannya alaika, kepada engkau. Mana kita membaca Quran, mana kita tilawah, yatlu, utlu, perintah amar. Tala yatlu, bertilawah. Jadi ketika kita dibacakan, maknanya dia ada dua keadaan kita kena dengar. Dalam keadaan pertama kita membaca. Okey. Ini konsep tilawah tadi. Tilawah yang ada dua keadaan, kita baca. Mana kita membaca. Membaca ni maknanya kita membaca untuk diri kita. Supaya kita faham. Kita baca macam dalam solat sendiri, kita baca, kita dengar dan kita faham. Itu. Untuk diri kita. Untuk diri sendiri. Kena ingat, macam dalam ayat ni Allah kata kami membacakannya kepada engkau. Makna apa di sini? Membacakan. Bacakan. Atau membacakan. Ini ada makna yang berbeza. Membacakan ini makna bukan untuk kita, tetapi untuk orang lain. Ini kena faham. Jadi ada dua kaedah membaca ni. Dan dua-dua ni kita patut kita lakukan. Kita membaca, yang pertama, kita membaca ni untuk diri sendiri.
Kita baca, kita faham, kita beramal dengan Al-Quran itu untuk diri sendiri. Dan yang kedua, tuan-tuan, jangan lupa, kita juga dikehendaki membacakan Al-Quran kepada orang lain. Dan ini tugasnya Nabi lakukan. Jadi tugas inilah dipanggil tugas dakwah. Kita menyampaikan Al-Quran itu kepada orang lain. Jadi tuan-tuan perempuan, itulah konsep membaca Quran tu. Dia ada dua level, ingat. Allah menggunakan perkataan yang sama, baca, membacakan. Jadi kita membaca tu, mana kita membaca untuk kita. Tetapi Rasulullah SAW, kita lihat ketika diturunkan Quran, dia membaca untuk diri dia. Dalam waktu yang sama, dia kena membacakan kepada orang lain. Makna apa? Konteks yang kedua ini ialah mengajarkan Al-Quran. Itu makna luas daripada konsep membacakan Al-Quran kepada orang lain. Seperti apa yang saya lakukan sekarang contohnya. Saya membacakan ayat-ayat Allah. Tetapi dalam konteks mengajarkan ayat-ayat ini. Jadi tuan-tuan, perempuan kena faham. Di situlah kita kena balik kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman Affan. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Maknanya apa? Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar akannya. Ini kita kena faham dalam konteks tadi. Bahawa kita diperintah membaca dalam bentuk membaca untuk diri sendiri supaya kita faham. Dan pada orang yang tak tahu, dia membaca, belajar membaca. Itu Allah angkat darjat dia menjadi orang yang terbaik. Ta'allama, makna dia belajar membaca. Dia tak erti baca, dia belajar membaca. Dia belum faham Quran, dia belajar qiraah, belajar tilawah sehingga dia faham Quran. Proses dia. Kemudian setelah mengetahui, setelah faham, beramal, mari kita mengajar. Wa'allamahu, dalam hadis itu disebutkan. Jadi dalam Quran disebut mengajar juga, membacakannya kepada orang lain. Ini kena faham konsep ni tuan-tuan perempuan. Barulah kita melihat dahsyatnya Quran itu. Maknanya kita tahu kena menyampaikan. Sebab itu Nabi menyebut, balighu anni walau ayah. Tolonglah sampaikan daripada aku ni walaupun satu ayat. Apa yang kita belajar daripada Nabi, sampaikan. Itu satu perintah. Jadi sebab itu Quran pun menyebut cara pendekatan Quran sama. Tapi dia menyebut dalam kalimah tilawah. Ya telu. Tetapi membaca dalam keadaan kita mengajar. Kita membaca tapi membaca dalam bentuk mengajarkan. Itulah yang Nabi kita SAW lakukan. Dan hari ini kita meneruskan kerja-kerja Nabi itu. Sebab siapa lagi nak meneruskan kerja dakwah ni? Nak menyampaikan kalau tidak kita. Jadi tuan-tuan, perempuan, kalau kita melihat di surah Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyebut, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak, menyuruh kepada amal-amal ma'ruf. Dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Mereka itulah orang-orang yang memperolehi kemenangan, kejayaan. Hendaklah ada sebahagian daripada kamu, wal takum minkum.
Maknanya kita semua ni tak mungkinlah semua orang mampu menjadi pendakwah, da'i, nak menyeru orang lain. Tetapi setiap kita mampu melakukannya mengikut level dan keupayaan masing-masing. Takkan kita di dalam keluarga kita tak mampu nak menyeru anak cucu kita berdakwah kepada anak cucu kita. Itu kerja dakwah lah, maknanya menegur mereka buat salah, kita tegur. Kemudian sentiasa menggalak mereka melakukan ma'ruf. Itu dakwah lah maknanya dalam level kemampuan kita. Kalau kita ada kemampuan keluarlah untuk berdakwah kepada masyarakat yang lebih besar. Begitu maksud konsep dakwah tadi. Tapi apa yang penting, kita dibeban tanggungjawab berdakwah. Ingat baik-baik tuan-tuan. Jadi dalam faham konteks ayat tadi, ketika Allah sebut membacakan Al-Quran, mana kita kena mengajar Al-Quran kepada orang lain. Ni dalam tempoh apa yang saya sebut sebagai kedua tadi, konsep dakwah tadi, kita kena membacakan Al-Quran kepada orang lain. Seperti yang saya lakukan sekarang ni, makna saya membaca untuk tuan-tuan perempuan, untuk publik di luar sana, dengan tujuan nak mengajarkan Al-Quran. Jadi tugas itu bukan satu tugas yang kita buat kerana rasa seronok, kita nak tidak, tetapi ia merupakan perintah Allah, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair. Kemudian disebut ada khair tadi dalam ayat ni. Sebahagian ulama berpendapatnya kebaikan. Dan sebahagian lagi ingat tuan-tuan perempuan, salah satu nama Al-Quran itu juga Al-Khair itu Quran. Quran namanya Al-Khair. Jadi segala kebaikan tu, kebaikan yang ada dalam Quran lah. Kalau kita faham itu lebih lengkap lagi. Jadi kita nak berdakwahkan, menyeru orang kepada Al-Quran. Kepada segala kebaikan-kebaikan yang disebut di dalam Al-Quran. Itu satu tugas yang besar pada kita tuan-tuan perempuan. Dalam ayat yang bunyinya lebih kurang sama dengan ayat yang kita baca pada surah 252 tadi, ya. Jadi dalam surah 252 kita membaca ayat itu. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Dalam ayat Ali Imran, surah Ali Imran ayat 108, Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah kata demikianlah, itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan ayat itu kepadamu dengan benar. Dan tiadalah Allah berkehendak untuk menginayai hamba-hambanya. Jadi dalam ayat ni, ayat perasa awal tu sama. Allah menyebut bahawa ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan ini adalah ayat-ayat daripada Allah yang dibacakan kepadamu dengan benar. Yang diajarkan oleh Allah dengan benar. Ingat baik, Allah menyebut bahawa dia mengajar Quran kan dalam surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Jadi bila Allah sebut dia membacakan ayat-ayat itu, makna Allah mengajar kita Al-Quran. Jadi kena faham dalam konteks itu. Jadi membacakan itu membawa makna mengajarkan. Jadi Allah ajarkan Nabi membaca Al-Quran. Kemudian Nabi pula mengajarkan, membacakan kepada kita, kepada umatnya. Iaitulah mengajarkan Al-Quran. Kemudian umatnya termasuk kita ini mengajar lagi Al-Quran ini kepada orang lain. Dengan membacakan ayat-ayat tadi. Mentadaburkan. Itu makna mengajar. Dan ingatlah Allah sebut tadi, وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Allah tak berkehendak pun nak menginai orang, nak menyusahkan sesiapa pun. Sebab tu kadang ada ayat di sebut Al-Quran turunkan bukan tujuan nak menyusahkan. Karena Allah itu tidaklah bersikap zalim. Tetapi makna Allah turun Al-Quran ni kerana sifat rahmat Allah. Ingat balik dalam surah Ar-Rahman. Allah kata, kerana Allah itu Rahman, maka dia mengajar kita Al-Quran. Jadi patut kita bersyukur sangat kerana rahmat Allah yang besar ini. Inilah Quran yang kita dapat ni. Ia adalah merupakan rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Maka Allah ajarkan kita Al-Quran.
Bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau Allah tak ajar kita Al-Quran, kita akan berada di dalam zulumat, kegelapan. Itu sebab dikait dengan keadaan ini, zalim tadi, zalim ni bukan zalim dalam bentuk kita kata inaya apa sebagainya, tapi zulman ni merujuk kepada kegelapan. Orang zalim ni sebab dia jahil dalam kegelapan, maka dia jadi zulman, jadi zalim. Jadi maka kita ni Allah keluarkan. Sebab tu di dalam surah Baqarah ayat 257 Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Sesungguhnya Allah itulah wali pelindung kepada orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada zulumat, kegelapan kepada cahaya. Itulah Quran. Allah bagi Quran ini sebab Quran itu nur, cahaya. Cahaya yang menerangi kita, mengeluarkan kita dari kegelapan. Kegelapan apa? Zulumat kita. Pertama, jahil. Dengan ada Al-Quran, Allah keluarkan kita ini dari kegelapan, kejahilan kepada cahaya ilmu. Yang keduanya, Allah keluarkan kita dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Masya Allah. Daripada dhalal, kesesatan tadi, bawa kepada iman. Hudan, petunjuk. Dhalal, kesesatan adalah kegelapan. Ingat tuan-tuan. Jadi Al-Quran bawa kita petunjuk. Keluarkan kita daripada kegelapan sesat tadi kepada cahaya petunjuk Allah. Masya Allah. Itulah hebatnya Al-Quran ini tuan-tuan. Sebab tu dalam sebagian ayat Allah sebut Quran itu nur, cahaya daripada Allah. Yang dibawakan oleh Rasulnya. Merupakan cahaya. Jadi cahaya itulah kita kena faham. Cahaya ini mengeluarkan kita dari kegelapan. Sedangkan orang-orang yang tak mau Al-Quran, meremehkan Al-Quran, apalagi yang menentang Al-Quran, maka itu berada di dalam kegelapan. Kekallah mereka dalam kegelapan. Pertama, kegelapan jahil. Sebab tak ada ilmu. Quran bawa ilmu, dia tak nak. Jahil. Yang keduanya, kegelapannya kufur. Ingkar. Allah ajak beriman. Rasul ajak beriman. Tak nak. Kufur. Yang ketiganya, sesat. Dalam keadaan dalalah. Mana dalam kesesatan. Kerana apa? Kerana dia tak nak menerima petunjuk Al-Quran. Sedang Al-Quran itu adalah cahaya petunjuk. Tak mau terima, maka kekallah di dalam kesesatan. Itulah dia. Ingat baik-baik tuan-tuan. Sebab itu, di situlah letaknya apa yang kita faham. Al-Quran itu juga salah satu namanya ialah Al-Furqan. Allah jadikan satu surah dalam Quran, surah 25. Surah Al-Furqan. Mana Al-Quran tu membeza. Membeza apa? Membeza cahaya dengan kegelapan. Membezakan iman dengan kufur. Membezakan ilmu dengan kejahilan. Membezakan petunjuk dengan kesesatan. Ada tuan-tuan. Situlah datangnya nama Quran itu Al-Furqan. Dia membezakan. Jadi dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan ini yang baik, ini yang buruk. Ini petunjuk, ini sesat. Ini kan ada perbezaan dia. Yang ini tauhid, yang ini syirik. Dia membezakan. Quran lah yang membezakan. Kalau tak ada Quran, kita ni campur aduk. Tak tahulah yang mana benar, yang mana salah. Yang mana tauhid, yang mana syirik pun kita langgar aja. Sebab tak dibimbing. Sebab itulah Quran tu datang sebagai petunjuk hudan. Dan kita pun setiap masa Allah ajar kita supaya berdoa minta petunjuk kepada Allah sepanjang masa. Karena kita ni kalau tak ada petunjuk Allah, habislah kita, binasalah kita di dalam kesesatan. Ingat tuan-tuan dan puan. Petunjuk lawannya sesat. Jadi antara dua lah kita nak petunjuk. Alhamdulillah kita selamat dari kesesatan. Sebaliknya kalau tidak, kita akan berada di dalam kesesatan. Itu sebabnya akhirnya di dalam surah Fatihah kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta berlindung jauh dari golongannya Allah murka ke atas mereka ini, dan satu lagi golongan yang sesat. Itu kalimah sesat tu ada.
Karena sesat itu lawan kepada petunjuk tadi. Ingat tuan-tuan dan puan, ya, banyak kita belajar konsep-konsep yang kita tadabbur pagi ini insya-Allah. Jadi saya harap tuan-tuan manfaatkanlah apa yang kita faham ini dengan beramal dengan apa yang dah kita belajar. Ya. Jadi setakat dulu itu dulu kuliah kita pagi ini. Saya akan memberi nota-nota yang kita dah baca, ayat-ayat yang kita baca pagi ini. Ini tuan-tuan dan puan, ayat-ayat yang kita tadabbur pagi ini. Itu nota dia untuk rujukan tuan-tuan dan puan. Sekarang itu dulu kita bertemu lagi di esok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.